علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah dapat kita bangkit pada pagi ini menunaikan tanggungjawab sebagai umat Islam dengan solat dan sebagainya subuh pagi tadi, dan juga zikir-zikir yang kita dianjurkan oleh baginda Nabi SAW di pagi hari. Demikian juga kita berada di atas fitrah Islam kan, iaitu pagi ini kita keluar untuk apa? Mendekatkan diri menjadi asbab mempermudahkan jalan ke syurga, iaitu dengan mencari ilmu. Mudah-mudahan itu juga termasuk daripada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Nabi sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh keluar rumah dia semata-mata untuk mencari ilmu, pengetahuan, Allah akan mudahkan untuk dia jalan menuju ke syurga. Jadi asbab masuk syurga antaranya disebabkan ilmu. Baik, hari ini kita akan bincang hadis nombor 18. Kalau tak ada nota tu boleh ambil saja di belakang, dah ada orang infakkan. Hadis nombor 18, istiqamah memelihara iman. Baik, cuba kita tengok pada nota, pada skrin ni. Kita bacakan hadis ni sama-sama. An Sufyan bin Abdillah As-Saqafi qal qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Qal qul amantu billahi tsumma istaqim. Baik, daripada Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, dia berkata, qultu, aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil Islam, beritahu aku tentang Islam, qaulan, satu pesanan, nasihat, ucapan. Qaulan ni kita boleh kata nasihat, ucapan, pesanan, peringatan. La as'alu anhu ahdan ba'dak, tidak aku akan bertanya tentangnya sesudah aku bertanya kepada engkau ni. Itu maksud dia. Maksudnya apa? Jawapan yang Nabi beri itu cukup. Apa dia? Cukup ke tak cukup? Cukup lah. Jawapan yang Nabi beri itu maknanya mencukupkan diri dia sampai dia mati. Sebab apa tu dia kata tak akan tanya lagi dah, maknanya ni boleh dibawa bekalan. Sebab Nabi ni apa yang diucapkan itu adalah bekalan untuk kita. Segala ucapan Nabi adalah bekalan untuk manusia bawa sampai akhirat. Bekalan takwa, bekalan iman dia. Sebab itu Nabi sebutkan ucapan yang amat pendek, ringkas, qul amantu billah summa istaqim. Qul amantu billah summa istaqim. Kawan. Qul amantu billah Baik. Jadi qul amantu billah summa istaqim.
Jadi pertama Nabi sebut kul. Kul. Bila sebut kul maknanya apa? Jadi ni perbuatan mana? Jadi perbuatan kita ada 3. Satu nama dia lisan. Satu nama dia qalb. Satu nama dia jawarih. Lisanun, qalbun, jawarihun. Lisan ni maknanya apa? Ucapan lah. Qalbu ni hati ni maknanya batin lah. Jawarih ni anggota anggota badan. Baik, jadi dalam ayat ni, hadis ni Nabi pesan untuk bermula di mana? Ucapan lisan. Kul. Maka kita semua perlulah sentiasa ucap ni. Amantu billah. Sebab tu bila antara sunnah, bila kita berlaku sesuatu perkara yang menyebabkan kita rasa boleh menggelincirkan diri kita, kan? Suatu yang syubhah yang masuk kat kita ke, sebelum ni kita belajar, contohnya begini, tiba ada orang cerita tentang benda-benda yang sebenarnya mengarut, kan, yang boleh menjejaskan akidah dan sebagainya, kita tegaskan apa? Amantu billah summa istaqim. Amantu billah, tinggalkan. Itu kita kena sebut sebenarnya. Bukan kita mengiyakan layan pula. Contoh cerita hantu ke, benda-benda macam tu lah. Tengok TV ke kan, benda-benda yang kita kena apa? Amantu billah. Itu untuk apa? Tujuannya takrir daripada kita. Lisan kita ni takrir masuk dalam hati kita. Akhirnya kita ada kekuatan untuk tinggalkan benda tu, bukan layan je. Jadi amantu billah, diucapkanlah aku beriman kepada Allah. Baik, amantu billah. Yang kedua amantu. Baik. Jadi amantu ni fi'il madi, kata kerjalah, yang benda yang dah berlaku kita terjemahkan. Jadi kita kata aku telah beriman, kita kata aku telah beriman kepada Allah. Summa, kemudian istaqim ni macam mana? Apa tu makna summa istaqim dalam hadis? Kita tengok makna ni dulu. Apa dia? Cuba terjemahkan balik. Kul apa? Ucapkanlah. Siapa yang ucap? Engkau, maknanya siapa? Kita lah. Ni Nabi sebut kepada kita. Kita ucapkan, apa kita ucap? Sama-sama. Amantu billah. Maksudnya apa? Aku beriman kepada. Okey, apa maksud aku beriman kepada Allah dulu? Walaupun satu. Apa dia? Jadi aku beriman kepada Allah ni, dia mula-mula dia dua. Apa maksud beriman kepada Allah? Apa dia? Amantu kepada Allah wal yaumil akhir. Hari akhirat. Kepada Allah dan hari. Bila sebut beriman kepada Allah, maksudnya kepada siapa lagi? Pecah lagi dua. Siapa? Allah dan Rasulullah SAW, dan juga hari akhirat. Ni yang kedua. Ni yang pertama. Dua. Ringkasan kepada makna iman semua satu, Allah. Pecah sikit, maknanya apa? Beriman kepada Allah dan hari akhirat. Cuba tengok contoh ni surah Al-Baqarah ayat surah 2 ayat 8. Surah 2 ayat 8.
Wa minan nas tak ada mah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi ada manusia dia cuma sebut je yaqulu, maknanya apa? Ni Nabi suruh kul kan? Kul. Jadi ada juga Allah kata dalam Quran, ada manusia dia cakap macam tu juga. Amantu billah. Jadi wa minan nasi may yaqulu amanna billah, kami telah beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Lalu Allah menafikan keimanan dia, wa ma hum bimu'minin, tapi mereka bukan orang beriman. Nampak? Digunakan dua lah, iaitu Allah dan hari akhirat. Itu mencakupi makna seluruh keimanan lah. Jadi semua ni bila sebut iman, dia perkara nyata ke perkara gaib? Bila sebut iman, dia berkaitan dengan perkara yang zahir ke perkara yang batin? Batin. Boleh tak kita kata beriman dengan perkara yang zahir? Itu bukan iman lah. Itu bukan iman. Sebab tu di akhirat nanti bila manusia nampak neraka pun dia kata apa? Saya dah beriman, kembalikanlah saya. Tak ada makna iman bila nampak baru nak percaya. Sebab tu semua sahabat Nabi, Abu Bakar, Nabi Mi'raj ke langit, semua tu semua tak nampak. Sahabat satu pun tak nampak pergi pada malam Nabi keluar tu, berada di Baitul Maqdis sampai tu dalam masa sehari tu. Tapi semuanya apa? Tasdik, beriman. Itu makna iman lah. Sebab tu bila seorang tu infak kan, dia yakin apa? Nampak tak nampak? Itulah iman tu membezakan di antara orang yang dia belanja sesuatu yang dia nampak, dia puas hati, baru dia yakin, dengan orang yang belanja yang memang bukan untuk dia dan duit tu bukan terlepas, kadang-kadang tak sampai untuk dia, tapi untuk siapa? Untuk Allah. Itu iman lah, membezakan di antara orang Muslim yang beriman dengan orang Muslim sekadar Muslim. Okey. Kemudian bila sebut beriman kepada Allah, tidak dapat tidak maknanya beriman kepada siapa? Ya, taatkan Allah dan Rasul. Tak boleh tanpa bila sebut beriman kepada Allah tanpa Rasul. Ini kita tengok dalam surah Surah An-Nisa kita ambil yang pendek. Ayat 80 ada. Surah An-Nisa ayat 80. Itu taat lah. Kita tengok yang iman ya. Surah Al-Fat ayat 13. Surah 48 ayat 13. Jadi akhirat ni tetaplah. Jadi dia dah ada berapa ni? 1 2 hari, 3. Surah 48 ayat 13. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. Okay, jadi dan barang siapa yang dia tidak beriman kepada Allah, cukup tak? Tak, maksudnya dan Rasulnya. Sebut beriman kepada Allah, maknanya mesti beriman kepada siapa? Mesti beriman kepada Rasul. Dan kedua-dua iman ini dia membawa kepada mana? Dia membawa kepada hari akhirat. Mana mungkin seorang yang kata beriman kepada Allah dan Rasul, tapi dia hidup dia bukan untuk akhirat. Tak ada. Itu bukan iman. Sebab itu siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, Allah kata apa? Fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Sesungguhnya kami di akhirat, yang ini berkaitan akhirat pula, ada tiga dalam ayat ni Allah, Rasul dan hari akhirat. Kami sediakan di akhirat nanti apa? Azab yang siksa bagi orang-orang yang kafir, ingkar. Di siapa yang tak beriman kepada Allah dan Rasul, maknanya apa? Dia orang dia kufur kepada Allah, kafir kepada Allah. Baik. Seterusnya lengkap lagi makna iman lagi dalam apa dia? Apa lagi? Surah 4 ayat 136. Jadi iman ni ada pertama kepada juga, masih lagi kepada siapa? Allah. Kemudian Rasul. Tengok surah tu. Surah 4 ayat 136. Ya Allah, al-malaikah al-kutub ar-rusul al-yaumil akhir. Dan dalam hadis tambah lagi iaitu apa? Takdir. Takdir satu, syarrihi yang kedua, khairihi. Jadi ni ada rukun iman 2, 3, 4, 5, 6. Kutub ni jamak kepada kitab. Kitab, satu kitab, Quran. Bila sebut beriman kepada Quran, dia mesti juga beriman kepada siapa? Kepada apa? Kitab-kitab yang dulu juga, Taurat, Injil dan sebagainya Allah turunkan juga. Tengok ayat ni, baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman ni siapa? Qul amantu billah. Orang yang cakap lah, saya telah beriman kepada Allah. Okey. Siapa dia dah mengaku dia beriman. Allah kata apa pada orang beriman?
Aminu. Aminu ni mana apa? Berimanlah kamu semua. Tengok. Amanu mengaku beriman. Ni fi'il apa? Fi'il madi ya. Amanu. Amanu. Kemudian apa beza? Bacaan apa yang beza? Huruf apa beza dia? Mim je. Mim. Ni pun mim juga. Tapi mim ni baris bawah, mim ni baris atas. Mim ni menunjukkan apa? Dia telah mengaku beriman. Ni fi'il madi ya. Fi'il madi. Dia dah mengaku beriman. Maknanya apa? Maknanya apa? Iman dia masih kekal ke tidak? Kekal ke tak? Mana tahu kekal? Dia sekali je. Dia dah buat sekali. Besok dia buat lagi tak? Dah berlalu benda tu. Belum tentu. Faham? Sebab tu bila sebut amanu dalam Quran, maknanya apa? Dia mengaku beriman sekali tapi belum tentu besok dia beriman. Sebab tu dia perlukan apa? Dia perlukan perintah lagi sekali. Aminu, terus beriman. Berimanlah kamu. Buat pun dah cakap lagi dah. Saya dah kata beriman, tiba-tiba perintah suruh beriman lagi. Buat apa? Betul tak? Sebab itu namanya itu dia punya uslub bahasa tu. Tak payah cakap dah, dia dah beriman, kenapa nak cakap lagi suruh perintah beriman? Macam tak faham-faham pula. Tak, bukan tak faham. Kamu yang tak faham. Kita yang tak faham. Jadi Allah kata berimanlah kamu, teruskan. Sebab tu Allah kata, Nabi pun sebut dalam hadis, Qul amantu billah. Sebut sini cukup lah. Tak payah sebut semastaqim. Kenapa? Saya telah beriman hari ini. Rupanya besok kafir. Hari akhir zaman Nabi sebut, ada hadis fitan, hari akhir zaman apa dia? Ya, pagi beriman, malam kafir. Malam beriman, pagi kafir. Akhir zaman nanti. Hadis ni penting tak untuk akhir zaman? Penting. Ayat ni penting tak? Penting. Sebab tu, kenapa begitu? Sebab dia tak faham apa itu iman. Dia hanya Muslim tanpa faham apa makna iman. Sebab tu, Muslim dan iman ada tahap berbeza sebenarnya. Dalam Quran dah sebut, dalam surah Al-Hujurat kan, malam tadi punya kelas ada, dia sebut. Dalam hadis juga, hadis Jibril datang kepada Nabi, Nabi ajar tentang Islam, iman dan sebagainya. Itu. Jadi, di sini Allah kata dalam ayat ni, wahai orang-orang yang kamu sekarang ni kamu mengaku beriman, tapi tengok perbuatan kamu. Selepas kamu cakap tadi. Apa buat? Sebab itu dalam ayat ni Allah kata aminu. Kenapa Allah kata aminu? Sebab kamu sekarang sedang diuji. Lepas dia mengaku dia beriman, ketika itu berlaku ujian kat dia. Tak mungkin orang itu mengaku dia beriman dan Allah tak uji dia apa-apa. Allah akan uji dia dalam semua ni. Tiga bentuk ni. Dia akan buat apa? Dia kata dia beriman dengan lisan dia, hati dia dan perbuatan dia. Adakah membuktikan dia itu beriman kepada Allah atau tidak? Sebab itu Allah sebut dalam surah 29 ayat 2. 29 ayat 2 kita baca hingga 3. Mana? Ayat ni. Dah, kita nak tengok kenapa Allah suruh perintah beriman. Sebelum masuk aminu ni, apa dia punya logiknya Allah suruh beriman. Sedangkan Allah kata kamu ni orang beriman. Kan? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah mengaku beriman. Dah lah, betul lah dia dah beriman. Tapi Allah kata aminu, berimanlah kamu. Kenapa pula suruh beriman lagi? Sebab apa? Bila saat orang itu mengaku beriman, ketika itu dia diuji dengan pengakuan dia untuk benar-benar dia beriman atau sebenarnya dia penipu. Cuba tengok surah 29 ayat 2 hingga 3. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim.
Adakah manusia sangka dia dibiarkan je untuk cakap saya telah beriman? Semua macam tu. Kita pun dan kita pula yang ngajar pula apa dia? Buat orang jadi rasa selamat je. Sedangkan Quran ni datang, apa dia? Naziron, kan? Yang paling banyak antaranya nazir, itu penting untuk timbul rasa khauf, rasa manusia ni rasa kita tak cukup, tapi kita duk ajar suruh tak apa bersangka itu semata-mata, tak boleh buat amalan. Korang tak payah faham pun, tak apa. Kita asalkan ucap selawat banyak kali selawat kat Nabi je. Insya-Allah. Selawat lalai pun tak ada masalah, Allah akan terima. Itu hadis tu tak betul. Saya dengar kuliah ada ustaz kata apa, selawat dalam keadaan lalai pun Allah angkat. Kan? Ini orang pun buat lah banyak-banyak tanpa apa. Sedangkan dalam banyak celaan Allah dalam Quran apa dia? Orang lalai ni macam apa? Binatang ternak, macam keldai. Nabi kata Allah tak terima orang man ghafilillah, orang yang lalai, lahwa. Jadi tiba-tiba hadis tu datang. Hadis tu palsu. Dia boleh kata dia orang pun ke masjid keluar, selawat. Selawat je lah. Korang tak nak faham pun. Boleh tak ajar macam tu? Tu tak betul walaupun pakai kitab apa pun. Jadi benda ni mencemarkan Islam kita. Bukan lagi Islam tu diangkat agama yang ada ilmu, tapi Islam agama yang apa? Membuta tuli je. Betul tak cikgu? Itulah kadang-kadang masalah kita. Jadi kita nak melawan arus macam tu, kita kena jelaskan perkara yang benar. Jadi kadang-kadang kena cari pengajar yang betul-betul ajar. Ini masalah yang berlaku juga, kan? Akhirnya semuanya rasa okey je lah. Akhirnya bila kita ajak untuk dia melakukan tugas yang lebih berat tu, mari kita faham apa dia kata. Apa salahnya masalahnya? Nak paksa-paksa pula. Sedangkan banyak hadis Nabi kata alim dan tadi man salaka tariqan, nampak tak? Pengorbanan mencari ilmu. Tapi ustaz-ustaz macam ni nanti dia memandulkan benda tu. Nampak tak? Dia memandulkan usaha orang untuk berusaha cari tu. Akhirnya dia kata tak apa, kita buat amalan ni asalkan buat je. Itu kesilapan besar dalam umat Islam. Jadi benda-benda macam ni kita kena perbetulkan. Ya ke? Pagi tadi ya. Ustaz tu mengajar kaitan dengan kelebihan berselawat. Tapi saya petik yang tu yang macam Ustaz kata ni. Dia kata tak payah banyak ilmu, betul selawat aja. Itulah yang akan membantu kita nanti. Saya kata berlawan dengan ayat Quran dan hadis yang banyak lah. Jadi benda-benda macam tu kita kena betulkan. Mana betul Ustaz? Ya, tak betul. Memang tak betul jelas. Tapi orang yang tak tahu dia rasa betul. Majoriti kata betul. Ya, akhirnya dia rasa apa? Selamat dengan banyak benda yang tak buat. Sedangkan tak. Tengok sahabat Nabi dan para sahabat. Kalau lah nak kata dia mengaku beriman, siapa yang lebih hebat mengaku beriman? Kita ke mereka? Kalau nak kata lalai, siapa yang lebih lalai? Kita ke mereka? Tapi apa mereka buat banding kita? Mereka buat lebih hebat ke kita buat lebih hebat? Mereka lebih hebat berjuang kan, sampai nampak kilatan pedang kat depan mata. Kita ada pernah nampak? Lepas tu kita cerita ke orang, tak apa, boleh ke macam tu? Patut tak? Tak patut. Sedangkan perjuangan kita lebih teruk daripada mereka. Tiba-tiba kita nak kata kamu boleh selamat, terbalik. Sahabat ramai yang sampai apa? Ni, terputus tangan semua ni. Tiba-tiba kita dengan tenang je. Ini amat apa? Memandulkan agama kita. Jadi pengajar yang macam ni memandulkan agama. Bahaya. Tak boleh buat biar macam tu. Jadi akhirnya manusia jadi apa? Umat Islam jadi umat apa? Umat yang apa? Rajin ke malas? Malas. Dia nak senang je lah. Pergi dah. Tak nak berjuang pun. Ni satu perkara yang besar. Jadi itu kita kena betulkan. Baik. Sebab itu Allah kata, ahasiban nasa ayyakulu, adakah manusia sangka mereka cuma cakap je? Bayangkan, selawat je, okey, dah. Boleh ke macam tu? Sehari dia selawat 1000 kali. Masya-Allah. Ada lagi Ustaz yang baru 10,000 saya kata. 10,000 kali. Betul? Dalam internet 10,000. Banyak tu guna hadis palsu cikgu. Yang hadis dia kata selawat lalai tu Allah terima juga tu palsu cikgu. Sebab tu kita tengok bila ada keluar macam tu, kita tengok dia punya ni, tak ada langsung dia punya sumber, dan sumber dia nanti dia kata imam bukan nabi kan? Lepas tu dia banding kita tengok hadis Nabi cakap lain, Allah cakap lain, mana yang kita nak ikut? Hadis ke kata-kata tu? Hadis Nabi dan Al-Quran. Ulaika humul ghafilun, Allah kata dalam Quran.
Jadi benda-benda macam ni berlawanan. Bila berlawanannya kita dah boleh baca. Ini hadis ni palsu. Boleh faham? Kaedah nak tahu hadis tu betul tak tak. Sebab tu kita kena belajar Quran. Kalau kita tak tahu. Tulis indah, tilu cantik. Bagus je. Tapi rupanya semua yang kebatilan penuh dalam tu. Jadi kena hati-hati. Dalam hal tersebut kadang-kadang nak menegur pun masalah juga kan. Jadi kita lah kena belajar. Lepas tu Nabi sarankan untuk belajar supaya tak mudah kena tipu. Scam pun banyak, bukan scam barang-barang aja, scam agama lagi ramai. Jadi sebab itu Allah kata, adakah kamu sangka ayat ni sangat berlawanan dengan apa yang diajar? Faham tak? Baca ayat ni pun cukup dah. Allah kata apa? Kamu cakap je, oh dapat. Tak, Allah nafikan. Allah kata apa? Adakah kamu sangka kamu cuma ucap je berkaitan dengan iman? Lalu sedangkan kamu belum diuji. Lalu Allah kata apa? Ayat ketiga. Walaqad fatannal ladzina min qablikum. Belum baca lagi Ustaz. Belum baca lagi. Kita baca ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Jadi walaqad fatanna allazina min qablihum, dan benar-benar kami telah uji. Kami telah menimpakan fitnah. Apa bentuk fitnah? Fitnah ada baik dalam bentuk disangka baik, ada bentuk yang memang nampak buruk. Bagaimana seorang itu melaluinya. Ada orang Allah beri kebaikan, iaitu fitnah untuk dia. Jadi kami telah uji orang yang sebelum mereka supaya apa? Fala ya'lamannallah. Maka benar-benar Allah menzahirkan. Ya'lamanna ni maknanya menzahirkan. Siapakah orang yang benar sadaku, mendakwa diri dia beriman, wala ya'lamannal kadzibin, dan siapa yang sebenarnya penipu, hanya ucap saja. Baik. Jadi boleh tak bila ayat ni kita baca, boleh tak kita kata kita pun ucap saja tapi tak mahu faham apa-apa, lalai. Itu nama ni apa? Tipu ke? Tipu diri sendiri ke betul-betul? Tiba-tiba ada ustaz kata tak apa. Boleh tak? Berlawan dengan ayat ni ke tepat? Batil ke hak? Batil. Tapi semua percaya macam hak je. Ambil jalan tu je. Itu silap. Jangan ikut. Baik. Fala ya'lamanna, maka benar-benar Allah akan menzahirkan, Allah nak tunjukkan siapakah yang mendakwa dia benar lisan sampai kepada apa? Akal dan hati dia. Dan siapakah yang sebenarnya hanya tipu saja, ucap hanya di bibir. Yaquluna fi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka ucap apa yang ada di lisan mereka, bukan apa yang ada dalam hati mereka. Nampak tak ayat tu pun berlawanan tak dengan ajaran-ajaran macam ni? Sangat berlawanan juga. Banyak ayat Quran yang berlawanan dengan ucapan itu. Jadi kita kena sanggah benda ni. Baik. Kemudian balik ayat tadi, surah 4 ayat 1 berapa? 36. 136. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi bila ingat ayat ni, bila kata apa? Wahai orang beriman, maknanya saat seorang itu mengaku beriman, dia akan diuji oleh Allah. Sebab itu dalam ujian ini sama ada benar pengakuan dia atau sebenarnya dia berdusta. Dia boleh jadi dua. Sebab itu Allah kata apa? Aminu billah. Allah perintah lagi sekali, kekalkan iman kamu, berimanlah kamu dengan iman yang sebenar-benarnya. Kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya dan kitabnya, iaitu Quran yang telah diturunkan ke atas Rasulnya, dan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Mana yang utama? Kitab yang diturunkan sebelumnya ke kitab yang diturunkan kepada Rasulnya? Ya, sebab itu dia letak mula-mula.
Tetapi di sini pelengkapnya apa? Boleh tak kita kata beriman kepada Quran tapi saya tak nak percaya kat Taurat? Boleh? Tak mungkin seorang itu boleh beriman kepada Quran tapi dia tak benarkan kitab Taurat. Sebab Quran ni apa? Kitab yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sebab tu ada ayat macam ni. Dan kemudian wa may yakfur billah. Allah terangkan lebih jelas lagi. Dan siapa yang tak beriman iaitu kafir, ingkar kepada siapa? Allah lagi. Para malaikatnya lagi. Kitab-kitab lagi. Rasul-rasul lagi. Ini level paling jelas sekali tentang iman. Jadi ingat iman ada pertama 6 tahap ni. Lepas tu dia kecilkan skop berapa? Semua ni sebenarnya apa? Beriman kepada Allah, Rasul dan akhirat. Kecil lagi kepada apa? Allah dan hari akhirat. Paling simple sekali apa? Allah. Bila sebut beriman kepada Allah, semua ni semua. Boleh? Jadi faqad dalla dalalan ba'ida, maka benar-benar dia telah sesat dengan kesesatan yang cukup jelas. Jadi tidak mungkin seorang itu dia beriman kepada Allah, dia pun sebut Allah banyak kali, juta-juta kali, tapi dia tengok dia tak perlu ni, tak ikut ajaran ayat dalam kitab, tak ikut sunnah Rasul. Boleh tak? Tak boleh, sebab ni termasuk rukun iman. Okey. Ustaz nak tanya sikit. Ya, cikgu. Ayat satu wa rusulihi. Kemudian bawahnya wa rusuli. Ada waw, ada yang tak ada waw. Wa rusulihi dengan Wa rusulihi ada alladzina amanu. Apa beza tu wa rusulihi yang ada waw dengan yang tak ada waw? okey, ada waw dengan tak ada waw. Jadi kalau seorang rasul ada waw. Rasulun ni apa? Seorang seorang rasul. Kalau banyak rasul, rusulun. Jadi ini para jamak. Para rasul. Sebab itu merujuk pada kitab yang diturunkan kepada rasulnya, maknanya Quran satu. Dan kitab yang diturunkan kepada rasul-rasulnya, iaitu semua nabi. Jadi bila ada waw, ini jamak taksir, jadi dia tak tentu bentuk dia. Kalau macam hati, qalbun kan, 3 huruf pula. Ni hati satu. Kalau banyak huruf, ada waw pula kat dia. Jadi kalau hati waw ni dia menunjuk banyak, tapi kalau rasul waw ni dia tunjuk seorang. Ni jamak taksir. Dia orang kata terpecah, dia tak tentu bentuk. Okey. Jadi kita nak faham makna iman. Bahasa kita tentang bila sebut kul amantu billah, maknanya ni semua. Semua benda ni lah sebut amantu billah. Dan ia semua ni perkara apa? Ghaibiyat ke zahiriyat? Ghaibiyat, perkara yang tak nampak. Sebab itu dalam surah Baqarah mula-mula sekali Allah sebut apa? Siapakah orang-orang yang yakin dan tak ragu, yang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaibi, iaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Okey. Sekarang kita bincang makna istaqim pula. Makna kalimah tu secara ringkas boleh tengok dalam muka surat 2. Makna kalimah. Okey, pertama tadi iman lah. Iman itu kalimah iman bermaksud membenarkan. Membenarkan. Penting makna iman ni, kadang-kadang kita sebut iman-iman je. Macam kita, bila kita faham dia punya intipati makna, baru kita dapat lebih menjiwai apa itu iman tu. Baik. Al-iman makna at-tasdiq. Maksudnya membenarkan.
Ataupun dan juga ada juga makna lain al-inqiyad, iaitu mengikat diri mengikat diri dengan kepercayaan yang telah dipegang. Okey. Itu kata ulama, iman ni dia mesti bila dia bukan ucapan lisan saja. Dia kata al-iman imanu yazidu wa yanqusu. Kemudian cuba baca. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu dia boleh bertambah dan dia boleh berkurang. Sifat dia. Iman boleh bertambah dan dia boleh berkurang. Macam mana? Yazidu bit ta'ah. Jadi dia boleh bertambah disebabkan seorang itu mentaati Allah. Cara nak menambah iman apa? Mentaati Allah. Maksud taat ni macam mana? Ikut perintah Allah. Saya solat, saya taat Allah lah. Saya puasa, taat ke tak? Taat yang mana? Taat ada dua. Taat ada banyak. Jadi itu taat benda yang wajib. Kalau tak taat tu nama dia apa? Nama dia apa? Soal dia tak taat. Nama dia apa? Itu dah nama dia kafir dah. Ini bukannya dia kurang tapi dia hilang iman. Tapi ramai tak orang yang taat yang bab tu? Ya, itu taat yang itu semua memang wajib taat. Yang sini bukan maksud tu, sebab apa? Dia kata kurang, bukannya batal iman. Yang itu solat, puasa, rukun Islam tu wajib taat. Kalau tak taat bukannya kurang iman tapi apa? Batal iman. Faham? Kafir. Ucap 2 kalimah syahadah, wajib tak ucap kita? Wajib. Solat wajib tak? Tak nak solat, tak taat. Itu bukan maksud taat yang ni. Taat itu bukan mengurangkan iman tapi apa? Membatalkan iman. Taat ni maksudnya apa? Lepas solat buat apa? Allah kata jangan mengumpat. Mengumpat tak? Jangan cela orang. Kan? Banyak lagi amalan dalam Quran perintah, bukan perintah 5 ni je, solat, zakat, puasa, haji, bukan. Ni macam mana kita berhubungan dengan Allah. Semua tu. Faham? Itulah masalah kat situ sebenarnya. Mengurangkan apa? Iman. Akhirnya dia solat dalam keadaan apa? Lalai je. Maka Allah kata bila dia macam ni jadi apa? Fawailul lil musallin. Allah kata, kamu tengok anak yatim, cari tolong bantu anak yatim. Lepas solat dia buat tak? Tak buat. Itu nama dia celaka tu. Faham? Gitu maksud taat sini. Kalau taat yang itu semua orang boleh buat, semua boleh solat. Tapi apa sebenarnya dia buat tujuan solat dia lepas tu? Ini itu maksud taat sini. Bukan taat 5 rukun Islam. Itu nama dia Islam. 5 rukun wajib. Okey. Baik. Jadi yazidu bit ta'ah, jadi dikekal dengan apa? Menambah ketaatan kepada Allah dengan perintah Allah diikut. Dan juga wayan kusu bil maksiyah. Ni. Lagi cara lagi nak menambah iman apa? Dengan meninggalkan maksiat. Samalah tadi. Dia tak banyak cakap. Dia tak banyak melihat perkara yang maksiat ke dan sebagainya, dia jaga. Itulah akan menambah iman. Iaitu sebab itulah dua-dua ni makna iman ni yang jelas dalam Quran sebut surah 49 ni ayat 15. 49 ayat 15.
masuk mustaqim lagi kan? Belum. Kita begini. Jadi untuk kita, saya nasihatkanlah untuk saya sendiri, kalau kita banyak sangat nak buat benda, tak boleh surah kan. Kita mungkin ada azam, kita kena pilih juga. Daripada kita tak buat apa-apa langsung, kita cari satu benda yang boleh mudahkan kita untuk dapat sesuatu daripada Quran ni. Susah-susah sangat apa, cuba kita perhatikan surah ni. Surah Al-Hujurat ni eloklah cuba kita amalkan, tengok makna dia, baca dan fahami. Sebab ini surah ni amat sesuai untuk umat akhir zaman juga. Hanya 18 ayat ni, tapi dia besar makna dia untuk kita ni, untuk apa? Boleh membendung diri kita ni, menahan daripada fitnah yang buruk akhir zaman ni. Surah ni lah. Surah ni nak menjaga umat Islam. Yang mana ketika mana surah ni turun? Ketika umat Islam telah menang dan ramai, telah kuat. Membendung umat Islam daripada apa? Termasuk kepada termasuk syubhah-syubhah yang buruk ke? Tergelincir daripada jalan yang benar. Surah ni datang dalam keadaan umat Islam kuat dan umat Islam telah ramai. Bayangkan. Tapi kenapa surah ni datang? Dan surah ni bukan datang untuk kata kamu bagus, tak. Untuk menegur pula lagi. Sedangkan dah kuat dan ramai. Tapi surah ni datang banyak menegur. Masya Allah. Maknanya apa? Ini amalan yang boleh meruntuhkan Islam sebenarnya. Bukan konspirasi musuh. Kita duk takut konspirasi musuh. Dah lama dah musuh. Sejak daripada Nabi lagi musuh dah buat konspirasi dah. Kan? Tapi sebenarnya umat Islam selama ini kalah sebab apa? Konspirasi musuh ke? Sebab masalah iman mereka. Ya, masalah iman umat Islam sendiri. Umat Islam kalau iman dia teguh, siapa pun tak boleh kalah. Sebab apa? Sebab dia dekat dengan siapa? Pencipta semua manusia yang Maha Agung tu. Tak ada siapa boleh kalahkan mereka. Apa yang menyebabkan umat Islam kalah? Bukan konspirasi musuh. Tak ada hebat mana pun konspirasi musuh ni. Tapi sebab apa? Sebab mereka sendiri, sebab sikap umat Islam sendiri. Sebab itu surah ini banyak mengajar kita. Baca surah ini banyak-banyak kali dan ambillah manfaat daripada ia. Dia menjaga diri kita sendiri dan orang keliling kita. Surah ni semuanya cerita pasal siapa? Kita, individu. Bila individu dia jaga diri dia akan jaga orang lain secara automatik ni. Baik, tengok ayat dia, yang ayat ke-15 lah. Kita nak fokus satu ayat lah. Di kelas pun kita malam dah nak habis dah. Kelas surah Al-Hujurat ni ada malam Jumaat sebenarnya. Jumaat malam Sabtu malam tadi. Tapi kalau ada siapa nak lagi, kita boleh ulang lagi lah. Buat lagi surah ni, sebab saya dapat manfaat banyak bila kita buat surah ni juga. Allah rasa macam banyak silap, banyak salah kita dan sebagainya. Sebab itu tengok ayat 15 ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. Ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu tidak lain, hanyalah, di sini ada hanyalah ataupun dia kata tidak lain. Di sini dia ada makna penafian. Innama al-mu'minu inuna. Jadi kat sini ada pertama dia penafian. Saya tulis bahasa Melayu lah. Yang kedua ada pembatasan. Penafian tentang apa? Penafian tentang ni,
Subjek dia mukmin. Maksudnya apa? Dia nafikan selain dalam ayat ni tak ada mukmin selain daripada ayat ni. Tak ada ciri-ciri mukmin selain daripada ayat ini. Dan dibataskan pula. Tak ada pula ada yang lain boleh tambah lagi dalam ciri ni. Faham? Nak tambah lagi ciri mukmin lain dalam ayat ni tak boleh tambah. Tambah pun tak boleh, nafikan pun tak boleh. Faham? Siapakah mukmin ni? Jadi ayat dia selepas ni nanti kita baca innamal mu'minun. Siapakah mukmin? Ayat yang selepas tu tak boleh siapa nak nafikan itulah mukmin. Ayat tu siapa buat itu mukmin. Dan tak boleh pula nak tambah pula lagi untuk tambah lagi ciri-ciri yang lain dalam ayat tu. Okey? Fungsi innama. Boleh? Jadi kat sini siapakah mukmin? Pertama, allazina amanu billahi wa rasulih. Jadi tak boleh nafikan mukmin mesti macam ni. Boleh tak tambah ciri lain? Tak boleh. Mukmin mesti beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lagi? Summa lam yartabu. Boleh tak tambah ataupun nafikan? Tak boleh. Dia mesti yakin, dia tak boleh ragu ataupun sikit-sikit ke? Tak boleh. Tambah ciri lain? Tak boleh. Itu saja ciri dia. Boleh faham? Summa lam yartabu. Kemudian dia tidak ragu-ragu. Hati dia tidak ada rasa ragu dengan segala apa yang Allah dan Rasul sebutkan. Kemudian wajahadu bi amwalihim. Dia akan korbankan harta dia. Boleh tak nafikan? Saya beriman juga, tak korbankan harta pun. Saya nak tambah sikit. Tak payah pun tak apa. Boleh tambah? Tak boleh. Jadi kita ni untuk siapa ayat ni? Jadi kita nak ukur diri kita. Saya betul-betul beriman ke tak ni sebenarnya? Kat mana tengok? Tengok ayat ni. Tengok ayat ni. Dah korbankan sesuatu untuk agama, fikirkan, boleh tanya. Macam tu Jadi wajahadu bi amwalihim, dia korbankan harta benda mereka. Selesai. Kemudian wa anfusihim, ni lagi dahsyat wa anfusihim. Kita jadi duta apa sekarang? Duta produk ke duta agama? Kita boleh meniaga jadi duta produk kita kan? Sekarang ni agama kita yang kita nak bawa balik nanti. Produk nanti tinggal habis kat atas bumi ni je. Yang nak bawa masuk kubur apa? Amalan kita kan? Itu nanti menjadi hujah kita dengan Allah. Kita dah buat belum? Faham? Ukur juga. Dia dah berjihad belum dengan diri sendiri ni? Dah serahkan tak diri ni untuk apa? Saya ni untuk siapa? Khadam Allah. Hamba Allah. Apa saja yang Allah suruh, saya kena buat. Allah suruh saya sampaikan agama, saya kena sampaikan. Lantaklah orang nak buat apa pun. Dah buat belum? Ni boleh tanya. Allah suruh kita belajar supaya kita boleh sampaikan. Dah buat belum? Itu semua pertanyaan ni. Itu nama dia wajahadu bi anfusihim. Untuk apa buat ni semua? Fi sabilillah, bukan untuk lain. Tak ada sebab lainnya. Semuanya untuk jalan Allah. Bukan untuk mencari kekayaan sendiri ke, mencari populariti ke, bukan. Tak ada benda tu semua. Semuanya fi sabilillah. Jadi siapa boleh nafikan berapa perkara ni? 5 perkara. Pertama apa? Beriman kepada, apa bukti beriman kepada Allah? Semua ni. Macam mana nak tahu semua ni? Kat mana? Ayat ni surah apa tadi? Saya tak tulis surah apa? 4 ayat 136 ni kita kena baca daripada atas Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulihi wal kitab. Itu kunci dia. Kunci kepada semua iman ni beriman kepada Quran. Tak ada siapa pun boleh tahu siapakah Allah, macam mana, apa itu, macam mana malaikat ni, ciri-ciri malaikat, apa tentang kitab, cerita tentang Rasul, melainkan semuanya mesti faham Quran. Sebab tu bukti beriman faham Quran. Dia akan cari macam mana nak dapat faham. Dia usahakan diri dia korban untuk apa? Untuk faham Quran. Faham? Itu beriman kepada Allah dan Rasul. Faham Quran dan hadis. Barulah dia boleh kata apa? Oh, bukti dia saya tak ragu. Ni bukti dia tak ragu. Apa bukti dia tak ragu? Kelagu ni maknanya keliru, syak. Apa bukti? Bila dia jelas. Sebab Quran ni penjelas. Seseorang tu kenapa dia ragu? Waham. Kenapa kita boleh keliru dan ragu? Sebab apa? Sebab tak jelas lah. Beli produk ragu, betul ke ni? Kita baca pun
Betul tak? Itu dunia. Ini bab akhirat. Macam mana? Sebab tu yartabu tak boleh datang sebelum yu'minun. Kita baca ayat ni mana dulu datang? Innamal mu'minunal lazina amanu billah. Dia kena buat kerja dulu. Baru dia boleh dakwa, saya tak ragu. Ni tak baca apa-apa, tiba-tiba saya yakin. Itu yakin yang palsu. Yakin syok sendiri. Di ramai kita ni sebenarnya yakin, tapi yakin kita takut, yakin syok sendiri. Mana boleh seseorang itu yakin tanpa faham? Boleh tak? Boleh tak? Boleh? Kat dunia pun tak boleh. Benda yang ringan dunia ni, makanan pun tak boleh yakin tanpa faham kan? Yakin sakit perut. Itu pun boleh mudarat. Tapi mudarat kat dunia sekejap je boleh bagi ubat. Mudarat kat akhirat macam ni boleh minta ubat? Tak boleh. Tak boleh, siapa boleh ubat lagi dah. Itu penting kena belajar tu. Sebab tu bila orang dah belajar betul, dah dapat jelas penjelasan bayan, boleh kata saya tak ragu. Ketika tu barulah sebab tu dia pergi apa? Apa bukti dia lagi? Dia ni. Bukan sekadar hati, dia pergi kepada apa? Amalan anggota badan. Wajahadu bi amwalihim. Diinfak fi sabilillah. Dia jadikan diri dia ini berada di jalan Allah. Khadam untuk apa? Untuk lakukan tugas-tugas perintah Allah, untuk menyampaikan maklumat-maklumat daripada Allah kepada semua manusia. Itu kerja dia. Jadi bila kita belajar macam ni, rasa berat ke rasa ringan? Rasa selamat ke rasa tak selamat? Itu sepatutnya kan. Tujuan dia macam itulah. Itulah dia. Sebab tu zalika yukhawifullahu bihi ibadi. Inilah Allah nak takutkan hamba dia, tapi hamba dia tak rasa takut langsung. Ini masalah. Kalau kita belajar sesuatu menyebabkan kita terasa berat dan takut dan berpening kepala, ini bukan belajar. Belajar Quran tapi rasa okey je. Sebab tu dia boleh buat majlis, hari-hari buat majlis khatam Quran contohnya, bagi makan je, bagus kan. Tapi untuk itu je. Nabi lepas belajar Quran, Nabi kata apa? Nabi kata apa? Kat mana surah tu? Cuba tengok surah 73. Ayat yang kelima. Ya Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna salnulqi 'alaika qawlan tsaqilan. Sesungguhnya kami memberikan kepada engkau wahai Muhammad qawlan tsaqilan. Jadi Quran ni sifat dia apa? Ucapan dia sangat berat. Sebab apa? Banyak penuh dengan tanggungjawab. Tapi kita hari ni baca Quran bukan untuk bertanggungjawab. Betul tak? Tapi untuk apa dia? Mencari pahala. Betul ke tak betul? Surah 73 ayat 5. Muzammil. Surah 73 ayat 5. Kenapa perkataan kaulan ni Allah kata kaulan tsaqilan? Kenapa Quran Allah kata kaulan tsaqilan? Apa makna kaulan tsaqilan? Kaulan tsaqilan. Kaulan ni maknanya ucapan, pesanan, nasihat. Kalau Hamka dia selalu sebut kaulan ni dalam dia punya tafsir dia, pesanan-pesanan pencipta. Sifat pesanan-pesanan pencipta ni apa dia? Saqi sepatutnya. Tapi tak, kita rasa okey, sedap je, selesa je. Sebab apa? Kenapa pesanan pencipta ni berat? Sebab tu bila pesanan pencipta ni berat, boleh dia belajar ambil dalam satu hari berapa jam? 24 jam kan?
Jadi benda yang berat, dia nak dapat payah kan? Boleh tak kita ambil masa sejam sehari? Patut tak? 24 jam, sejam je. Patut dah rasa okey je. Dulu belajar berapa jam? Masa sekolah belajar berapa jam? 5 jam sehari ya. Itu kan yang tak rasmi, yang tak rasmi tambah lagi. 3 jam, 8 jam lah belajar kita kata. Nak dapat apa? Kalau sakilan ke ringan je sebenarnya? Tak sakil pun. Apa makna sakilan ni? Jadi siapa yang dia ambil masa, memberatkan diri dia untuk ambil masa sungguh-sungguh dalam masa dia kepada ucapan Allah yang berat, maka dia akan selamat di hari yang berat. Sebab ini cerita tentang hari yang amat berat. Cuba buka surah Al-Insan, surah 76. Surah 76 ayat 27. Qaulan sakilan ni surah 73 ayat 5. Yang amat berat. Ucapan yang amat berat, amat memberikan beban yang besar. Ya. Ambil masa yang panjang lah, yang banyak. Sebab dia benda yang berat. Ni surah 76 ayat berapa? Cuba tengok ayat tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Jadi sesungguhnya mereka itu ni orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kurang iman dia ni. Yuhibbunal ajilah, mereka sangat suka, cinta kepada perkara yang jelas nampak. Ajilah ni perkara yang zahir. Faham Sangat suka kepada perkara yang cepat, yang segera. Yang segera dapat diperolehi. Apa dia yang segera? Dunia. Dunia semua segera. Sebab itu hari ni semuanya nak segera kan. Hari ni apa? Fast delivery lagi apa? Instant. Semua delivery semua segera dunia. Sebab itu apa beza? Kat dunia ada tak Allah kata sign yang menyebabkan kita rasa rupanya yang segera ni tak best? Pernah tak kita lihat keadaan tu kat dunia? Pernah tak? Walal akhiratu khairun laka minal, kan? Apa makna ayat tu? Walal akhirah ni apa? Dan pasti akhirat yang akhir, ending, khairun, lebih baik untuk engkau minal, daripada yang awal. Jadi dari kecil lagi kalau kita tengok budak-budak pun dah boleh fikir benda ni. Macam anak saya nak beli aiskrim 3 batang aiskrim. Kakak dia yang sulung dah tahu dah, dia tak nak makan cepat-cepat. Dia nak tunggu petang-petang baru makan. Adik dia dapat je, nak makan dulu dah. Tapi makan masa tu tak rasa nikmat. Sebab apa? Kita nak makan kat luar sama-sama petang-petang. Nampak tak? Jadi dia orang matang, dia nampak yang lewat ni lebih bagus daripada yang awal. Itu pun kita boleh fikir dah. Jadi anak saya, bila yang kecil tu dah makan habis, di petang tu kakak dia pun makan. Alamak, dia rasa menyesal dah habiskan tadi. Petang-petang ni lagi best makan. Misalnya kita ni, kita habis cepat-cepat ni apa yang kita buat kat dunia ni, kan? Rupanya kat akhirat nanti, Allah tak ada apa-apa. Sebenarnya yang itu lagi best. Yang sekarang ni tak payah nak best-best sangat. Subhanallah. Faham? Itulah dunia. Memang apa yang ada di dunia adalah mengajar kita, itulah makna akhirat. Bila manusia melihat dunia hanya dunia, dia rugi. Sedangkan apa yang berlaku kat dunia, itulah makna nanti yang berlaku di akhirat. Dia kena nampak kat situ. Ini orang yang berfikir ni, sepatutnya dia kena nampak benda tu. Itu walal akhiratu khairun laka minal ula. Sebenarnya yang lambat, kamu dapat lambat, kamu infak tak nampak sekarang, tapi kamu labur sekarang dapat 10,000, lepas tu enjoy habis-habis. Dengan yang labur 10,000 juga,
untuk fi sabilillah yang tak nampak sekarang, bila nampak mungkin nanti lewat lepas mati, mana lebih baik sebenarnya? Tapi mana yang banyak orang kejar? Inilah bila kita buat macam tu, kita ayat ni lah. Apa dia ayat ni kita baca? Inna haula'i yuhibbunal ajilah. Sungguh mereka ini orang yang suka benda yang segera. Sedangkan apa? Wa yadharuna wara'ahum yauman saqilan, dan mereka membazirkan, merugikan, membiarkan apa dia? Apa yang ada berlaku kat belakang dia nanti, yang sedang datang menuju kepada dia, apa dia? Iaitu hari yang amat berat. Sebab tu dia ayat ni sama macam ayat yang ni. Kalau kita baca ayat sebelum dengan ayat sebelum, semua cerita tentang apa? Macam ayat ni, cuba tengok ayat atas. Allah kata wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawilan. Inilah yang kena buat dengan apa? Qaulan sakilan. Pada malam hari apa dia? Sujudlah kepada Allah, baca Quran. Dan tasbihlah, apa, mengesakan Allah, mensucikan Allah pada malam yang panjang, tawilan. Jadi nak dapat ucapan yang berat, kita kena ambil masa sekejap ke masa panjang? Masa yang sukar ke masa yang mudah-mudah? Waktu malam sukar tak nak bangun? Lagi sukar siang, nampak tak? Semuanya benda ni berkualiti tinggi, tapi kita buat tak? Tak, kita buat kat mana? Kita belajar untuk siapa tu? Kan? Apa yang manusia tulis kita ambil waktu malam kan? Pun study untuk dunia tadi kan. Sedangkan ni untuk akhirat lebih patut kamu buat. Malam yang panjang, yang berat nak bangun, waktu-waktu berkualiti itulah yang kena buat. Akhirat kena ambil masa lebih panjang untuk kita pelorei, cari dia daripada dunia. Tapi banyaknya manusia cari apa? Sebab mereka cinta ajilah. Nampak tak? Inilah apa? Iman. Belum istaqim lagi. Ini mana iman. Boleh faham? Jadi kita nak buat apa ni? Jadi kat situlah kita kena cari tempat untuk kita apa? Berkhidmat pada jalan Allah. Jadi di tempat kita yang kita sayang ni, jadi cukup sekadar inilah kuliah saya. Nanti kita sambung hadis ni tentang makna iman. Hari ni kita makna istiqamah pula. Kita apa